kita selesaikan tugas kita hari ini, iaitu topik kita pada hari ini iaitu musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan terbesar anda. Okey. Ni biasa. Sama ada anda trade, anda cuba jadi orang lain, ataupun bahagian terburuk dalam diri kita membuat manifestasi dia masa kita tengah trade. Ini cerita Dr. Jekyll and Mr. Hyde, satu novel yang menceritakan mengenai seorang doktor ni, dia buat eksperimen dan bila dia makan satu portion ni dia jadi Mr. Hyde ni, satu yang tiga kena sama. Je under IDC ni. Ini adalah IDC. Okey, balik kepada cerita Dr. Jekyll and Mr. Hyde ni. Dalam trading ada dua je kita ni. Ni kita trader. Ini yang kita kena lawan tau. Ini kita sebagai orang yang normal. Ni normal. Mula-mula normal. Kita datang dalam market, bila kita start trading, kita mula normal. Kita dengar daripada orang, wah trading betul ke? Senang trading ni, betul ke? Trading ni boleh buat duit, apa semua kan. Dan masa tu, kita akan mula mengumpulkan habits, tabiat ataupun rutin, sama ada bagus ataupun tak bagus. Kita akan mula campur, tolak, campur, macam-macam yang kita kumpul. Sama ada teknik, sama ada cara, sama ada masa, kaedah trading, macam-macam kepercayaan trading dan as we go along. Dan pada waktu tu, kita sedang membentuk, ini adalah surf, ini diri kita, ini surf. Pada waktu tu kita akan membentuk the trader surf. Kita sebagai trader, siapa sebenarnya personality kita sebagai trader? Ini yang masalahnya. Bab ini yang ramai gagal dan lama-lama dia akan berhenti trade. Let me tell you apa story dia. It's either anda manifestasi yang paling negatif dalam diri kita, tamak, tak reti nak rugi, tak nak kalah. Ni negatif manifestation yang terburuk dalam perangai kita, dalam personality kita, manifestation. Saya tulis buku tau mengenai benda-benda psikologi ni, tapi siapa yang nak baca kan? Manifestasi yang negatif kepada diri kita. Yang kedua adalah kita cuba untuk satu negatif role, bukan negatif role model. Satu role model yang kita cuba jadi orang lain. Faham tak? Idola. Inilah masalahnya. Role model, dia ada bagus, ada tak bagus tau. Dia kena, anda boleh ambil satu tu sebagai role model, tapi anda kena faham, setiap kita ni berbeza. Anda tak akan dapat jadi orang tu. Sebab anda trade, modal anda, masa anda, pemahaman anda, objektif anda tak sama. Apa caranya untuk kita nak keluar daripada yang ini? Ini yang trader surf yang pertama. Di sinilah
anda akan melalui, ingat, siapa ingat lagi yang the pyramid of kemahiran ni ya. Mula-mula kita tak tahu yang kita tak tahu. You don't know that you don't know. Ni yang pertama. Kita tak tahu yang kita tak tahu. Ini pyramid of, apa nama dia? Pyramid of kemahiran lah. Okay? Yang bab ini ya. Dan pada waktu ni, fokus kita cuma kepada duit. Of course, semua orang fokus kepada duit kan. Tapi cerita dia, selagi fokus anda kepada duit, anda cuba untuk mencari benda yang tak wujud. Holy Grail, tak nak loss. Anda akan cuba dan berpindah-pindah teknik. Itu perjalanan biasa. Kalau anda tak buat, pelik. Semua orang buat. Hampir semua orang buat benda ni. Anda akan berpindah-pindah cuba. Macam mana kau trade? Anda tengok dia ni, anda tengok dia ni. Pada waktu ni. Pada waktu ni, anda tak, dan anda pakai... Anda tak tahu sebenarnya. Anda mengikut, ya. Kadang-kadang jadi duit, kadang-kadang tak jadi duit. Tapi fokus anda kepada duit. Itulah. Dia ada yang saya type je, ada. Tapi cerita dia, buku tu panjang sangat. Satu saya dah bagi tahu dulu kan. 5,000 page tu. Siapa nak tulis, siapa nak baca? Aku pun tak baca. Okey. Yang kedua adalah anda tahu bahawa anda tak tahu. Ni negatif-negatif. Ini start dah ada positif. Anda tahu bahawa anda tak tahu. Ni yang sini. Ni yang kedua. Jadi pada waktu tu sama juga, anda dah tahu bahawa anda tak tahu. Anda makin banyak belajar pasal market. Anda duk cari cerita pasal market. Ni yang kedua. Okey? Ni yang kedua. Okey. Yang ketiga adalah, okey, anda dah tahu bahawa anda tahu. Ni. Ni yang kat sini. Anda dah jumpa cara anda. Anda dah faham SOP anda. Saya lekat kat sini tau. Saya lekat kat sini. Yang keempat ni payah. Saya lekat kat sini. Di mana saya kena ikut SOP. Dia bukannya kemahiran yang automatik. Saya lekat kat sini. Saya tahu. Itu je. Tapi apa yang sebenarnya saya tahu, bukan hanya kepada market. Untuk anda nak naik ke sini, anda punya fokus, hendaklah pada waktu ni, anda punya fokus, yes, semuanya objektif dia kepada duit. Tapi bila anda trade, fokus anda bukan kepada duit. Fokus anda nak ikut SOP. Duit adalah hujung daripada SOP tu. Hierarchy of skill. Saya pun tak ingat bahasa dia. Saya ada dia punya nota ni. Tapi bukan dalam nota kali ni. Anda punya fokus kepada anda punya SOP. Iaitu kepada sistem anda. Anda tahu. Bahawa sistem yang anda pakai, dia boleh jana pendapatan. Anda akan cuba untuk kurangkan mistake. Apa yang dimaksudkan dengan mistake dekat situ? Itu masalahnya. Bila kena stop loss, bukannya entry itu salah. Tak. Itu saya nampak orang, entry kau salah, kena SL. Tak. SL tu, losses tu adalah sebahagian daripada nature, sifat kepada satu sistem. Tak ada sistem 100%. Tak wujud. Kalau anda nak cari 100%, jangan trade. Anda tak akan berhenti hilang duit. Percayalah. Anda akan tak berhenti hilang duit. Jadi, anda letak lot besar, habis. Berapa kali buat benda tu? Dia sebahagian daripada sistem tu. Ada losses. Tak ada cerita untung je. Sistem 3711 ni yang kita pakai ni, waktu bulan 8 tahun lepas, waktu market start buat correction besar, dia duduk loss. Siapa ingat bulan 8, bulan 9 tahun lepas kan? Tak bagus. Waktu ni, semua bagus. Zul masuk semua cocok-cocok je. Waktu market tengah trading, bolehlah sembang. Waktu market tengah sideways, hancur dia. Faham tak? Jadi anda kena faham, sistem yang dipakai tu kena tak dengan market tu. Waktu tengah trading waktu ni, 3711 champion.
Waktu market tengah sideways, anda pakailah market profile. Tu terbaik waktu tu. Anda pakai pivot pun hancur waktu tu. Mana-mana yang pakai Fibo, waktu pivot, semua hancur waktu market sideways. Siapa yang pakai moving average, wah, champion waktu tu. Moving average, siapa yang pakai shorter term, waktu tu cantik. Kena faham, teknik yang kita pakai sesuai kepada market apa. Okay? So, ini yang ketiga. Yang last kali ni, ultimate dia. Anda tak pakai SOP dah. Anda tahu. Anda tengok, Anda ikut. Anda ikut kepada skill internal anda. Oh, ini masuk. Anda dah ada benda tu dalam otak. Dia dah automatic. SOP anda dah automatic dalam otak. Bagai pungbuk merindu bulan. Itulah dia. Kan? Jadi cerita kita, kebanyakan kita ni akan stuck dekat sama ada. Kalau anda masih fokus kepada, itu sebab saya tak suka orang tanya, ini teknik ni berapa boleh buat duit? Kau letaklah 18 juta, banyaklah dapat. Kalau kau letak 1,000, kau nak buat berapa? Faham? Dia nak buat berapa? 2,000 sebulan, 3,000 sebulan. Depo 100. Kalau saya ada orang boleh buat daripada 100 setiap bulan 2,000, saya tak ada kat sini. Saya duduk sebelah orang tu, kau letak entry ni nah 100. Saya bagi dia tiap 5 minit. Sebab dapat 2,000 setiap bulan daripada 100. Buat apa letak 100? Tetap besar sikit. Okey. Jadi benda-benda macam ni. So, balik kepada cerita ni. Kita baru intro ni. Okey. Elemen paling penting sebenarnya dalam ni, untuk anda nak naik hierarki ni, untuk anda nak naik pangkat ni lah. Nampak tak fokus dia? Anda kena tukar fokus anda. Untuk nak tukar fokus, anda jadikan duit ni sebagai satu hujung. Bukannya tiap-tiap kali. Maksud saya macam ni. Anda letakkan satu objektif jelas. Dia kena satu objektif jelas. Untuk ada objektif jelas, anda kena lihat kepada diri anda. Anda kena tengok diri anda. Bukannya tengok kepada apa yang duit yang anda ada. Anda kena tengok semua yang anda ada, iaitu inventory diri. Yang pertama, kepercayaan. Ni tolonglah buat. Tolong buat. Ingat yang saya sebut atas ni tadi. Jangan, dalam trading, Ni yang biasa. Jadi ada yang kedua, the trader serve. Ini yang payah nak capai. Ini yang payah nak capai. Trader serve yang kedua ni, sebenarnya siapa? Siapa yang trader serve yang kedua ni? Siapa trader serve yang kedua ni? Ia adalah the best, the positive manifestation ataupun manifestasi positif kepada positif traits yang kita ada. Anda siapa? Faham tak? Positif manifestation of positive traits, sifat-sifat yang positif dalam diri kita. Maksudnya anda tahu apa kekuatan anda tahu apa kelemahan anda. Fokus kepada kekuatan dahulu, barulah work on your kelemahan. Kenal pasti siapa diri anda. Sebab itu saya duk ulang-ulang, buatlah penetapan kepercayaan ni. Baca balik. Dari situ anda tengok, aku ni menuju ke arah mana. Kalau anda baca pun anda tak percaya, anda main buat je, kan? Asalkan Zul minta, asalkan dia ada je, kan? Macam tu tak dapat. Ini adalah kita nak kepada kita. Bukan untuk saya. Buat apa untuk saya?
Buat apa untuk saya? Buat untuk anda. Saya tengok kalau orang buat, kita nampak kalau orang buat kan, dia buat saja-saja untuk nak lengkapkan, nampak. Sebab dia akan ikut macam buku punya. Buat apa yang ikhlas kepada diri anda. Bukan, saya tak perlu, I don't need you. You need you, faham tak? Faham tak? You need that. You buat ini untuk anda nak tengok the best manifestation of you. Faham tak? Boleh tengok role model, but be better ataupun the best version of you. Bukan orang lain. Jadi the best version of you. Tak payah jadi orang lain. Anda boleh ambil orang tu sebagai contoh, role model. Anda nak ambil sahabat Nabi ke, Nabi Muhammad sebagai dia punya ni ikut sunnah ke, anda ambil pemimpin ke, tapi anda tak dapat jadi dia. Faham tak? Anda ambil traits positif dia, anda tengok kesesuaian dan anda cuba untuk laraskan diri anda. Itu je. Apa kena-mengena dengan trading? Segalanya. Sebab kalau kita cuba jadi orang lain, anda sedang berbohong kepada diri anda tau. So, buat penetapan kepercayaan ni, ini adalah amat penting. Sebab kalau ini anda lari, anda akan salah dekat core, dekat asas anda. Belum nak trading ni. Apa kena-mengenanya? Yang anda tanya kenapa anda hentak lot, anda ambil tak ikut teknik, daripada sini asalnya. Yang anda tanya kenapalah aku tahu dia nak turun tadi, kenapalah aku buy ke atas tadi. Faham? Kalau anda masih tanya soalan-soalan tu, ataupun 1000 boleh buat apa? Soalan tu. Selagi anda tak tahu sistem anda masih bertanya soalan-soalan tu. Faham? Jadi ini adalah jendela kepada dunia sebenar yang kat luar tu. Be a better, the best version of you. Buat benda ni. Buat benda ni. Saya seriously, saya buat dia tiap-tiap minggu tau. Saya tahu bilanya saya tengah ada tekanan, stres apa, sama ada tengah loss minggu tu ke, win ke minggu tu ke, terutamanya bila saya win. Terutamanya bila saya tengah winning streak, minggu ni untung, minggu depan untung, minggu satu untung, saya pastikan saya buat benda ni. Sebabnya saya tak nak lari daripada paling mudah untuk anda hilang teknik anda adalah bila anda tengah profit. Bila tengah loss kan, anda akan cuba ikut dia sampailah mengarut aku dah loss ni. Tapi bila anda tengah profit, waktu tu kan anda start, kalau profit tengah banyak, ni boleh ni waktu tu. Tak? Letakkan semua negatif apa yang anda tahu. Apa yang sebenarnya kepada anda, Irfan. Kalau anda nak tahu kat mana asas dia, orang tanya saya macam mana nak start trading, buat ini. Asas dia kepada ini. Saya untuk dapatkan, tahu tak? Untuk saya dapatkan ini, saya bayar berapa puluh ribu tu nak ikut kursus dia. Dapat ni. Balik apa hal lah aku dapat ni. Tapi fikir-fikir balik kan, Allah. Ini yang mengubah. Ini tempat, bukan pasal market dynamic. Tahu pun market dynamic, tahu pun pasal ni dia benda macam ni, kita lukis kan, ni nak naik, ni tekan. Dan tu masalah. Tak ada nak filter ni, dengar orang apa kau tengah macam tu news, tengok. Tak, anda nak ikut SOP anda, nak terima losses, nak ada TP, anda nak buat benda yang sama, maksudnya ikut SOP anda, nak tetap kepada objektif anda, buat ini dulu. Okey? Dan lepas tu tiap minggu anda boleh buat, saya buat dia macam ni. Tiap-tiap minggu saya listkan dalam 15 ke 20, saya list, tulis je. Gunakan phone anda. Saya Roslan ke siapa guna phone kan? Gunakan phone anda. Lepas tu sebulan sekali
anda bahagikan yang 4 minggu tadi, kepercayaan apa yang berguna kalau dia lain-lain, ataupun kalau dia sama je, pilih sampai satu lah. Apa yang berguna, apa yang menghadkan. Bukan dia tak bagus, bukan positif negatif. Dia menghadkan dan berguna. Boleh Fan? Tolong buat dia ni. Anda akan try macam ni. Bagi 2 bulan je. Bagi 2 bulan. Bagi 2 bulan. Tiap-tiap minggu anda buat. Bukan belajar market dynamic. Anda belajar guna ni. Anda belajar pakai ni. Galih. Kalau if you want to start nampak benda apa nak buka mata, bukannya market dynamic tau. Benda ni. Orang banyak, Zul nak tengok mana dia punya chart, up, buy ke sell. Tak. Nak ikut saya, ni. Saya beritahu betul. Nak ikut saya, ini. Ini. Bukannya market dynamic. Itu tak ada apa-apa pun. Teknik semua bagus. Tak ada. Teknik tu, teknik B, teknik C. Banyak teknik, saya banyak teknik. Bukan tu je. Semua bagus. Ada yang tengah perform, ada yang tak perform. Itu je. Tapi cerita dia, ini. Ketahui modal anda. Daripada memahami modal, daripada memahami toleransi. Saya nampak tadi waktu sesi Helmi ramai bertanya, berapa percentage kita nak risikokan? Berapa bulat kan Galih? Berapa bulat? Berapa apa? Siapa boleh bagi tahu kita? Berapa dolar kau selesa nak loss? Anda kena jawab soalan tu kepada anda. Sebab dia bergantung kepada toleransi risiko anda. Toleransi risiko berkaitan dengan makna duit, makna modal yang kita letakkan dalam trading. Makna modal kepada trading bergantung kepada buat benda ni. Ketahui, jangan letak setiap bulan aku ada berapa dolar, $50, Jangan. Anda buat dia untuk jangka panjang, at least tahunan. Berapa bajet anda untuk setahun? Buatkan budgeting ni. Berapa sebenarnya duit anda ada yang dah lepas, tolak perbelanjaan anda berapa? Daripada situ anda tentukan. Dah tahu berapa, duit tu duit apa. Kalau anda dapat bonus contohnya, anda jumpa duit tepi pintu rumah kan, tiba-tiba ada beg plastik hitam, dalam tu ada $3,000. Mana tahu? Kan? Yang macam tu anda boleh ambil risiko besar. So duit mudah. Tapi kalau dia duit daripada yang anda simpan, jadi anda akan punya toleransi risiko yang rendah. Jadi dia kepada makna duit tu. Lepas tu anda letakkan apa objektif anda. Daripada certain jumlah, berapa yang anda cuba untuk generatekan daripada jumlah tu. Letakkan benda yang masuk akal. Yes, forex, leverage tinggi. Betul, boleh buat banyak. Betul, boleh hilang pun banyak. Nak buat dia letakkan satu. Ini bukannya bercerita pasal trading. Saya bercerita pasal pelaburan secara besarnya. So, anda ada satu portfolio pelaburan. Letakkan target dia, the whole satu portfolio anda, letakkan something yang masuk akal industry standard between 10 to 30. Ini tinggi tau. 10 to 30% return per annum, annual. I'm talking about semua. Trading campur dalam tu, mutual fund, anda punya apa semua, letakkan satu target. Berapa anda nak letak? Anda punya target 10%, 30%, 5%, berapa? Daripada situ, lepas anda tahu bajet anda tadi, anda buat satu portfolio. Kita lukis kat sini. Anda buat satu portfolio. Anda buat satu portfolio pelaburan anda. Barulah anda ada ni portfolio. This whole money yang anda nak, duit lebih yang anda nak risikokan, sebab ni portfolio pelaburan.
Yelah. Sebab trade sama ada terdesak ataupun memang tak ada duit, cuba nak trade. Dia dah untung rugi ataupun memang rugi duit orang. Tu yang banyak cerita pelik-pelik. Okey, buat benda ni kali. Kalau nak bertukar, buat benda ni. Barulah ada yang ni. Jadi portfolio pelaburan, the whole portfolio ni berapa target dia? Tu yang 10 to 30%. Ni tinggi tau. Seriously ni tinggi. 10-30%. Okey. Lepas tu portfolio pelaburan ni akan terbagi kepada dua. Satu adalah fixed asset ataupun harta ataupun apa-apa aset yang mendatangkan perolehan. Perolehan tu bukan hanya kepada monetary tau. Dia mungkin kepada valuation. Maksudnya harga tanah. Kalau anda membeli tanah, anda membeli rumah, tu termasuk. Bukan kereta, bukan. Kecuali anda gunakan kereta tu untuk Grab ke, untuk apa ke, tu baru harta. Kalau anda berhutang bank, ada simpan kereta tu, itu liability. Rumah pun sama. Kalau anda beli 2-3 rumah, anda duduk satu rumah, itu memang keperluan. Anda beli second rumah, lepas tu nak sewa, tak ada orang sewa. Sambil tu anda maintain. Sambil tu bayar bank. Itu liability, itu bukan lagi aset. Faham? Kadang anda sewakan dan anda tolak daripada ni tadi anda dapat lebihan. Dan itu baru jadi aset, jadi renta. Faham kan maksud aset tu? Okey, ni fix. Jadi apa aset-aset anda? Listkan. Anda target something yang realistik kat sini. Saya letakkan around 5%. Mungkin lebih, tapi ini minimum. Saya akan cuba untuk pastikan aset saya, fix saya appreciate lebih daripada inflasi. Itu je. Asalkan dia lebih daripada inflation. Itu untuk yang sebelah sini. Mungkin inflation akan naik lagi tahun ni. Okey. Jadi kalau dia naik lagi, interest rate akan naik. Harta akan naik, barang akan jadi mahal. Tanah, rumah. Siapa yang tengah tunggu beli rumah, saya beritahu awal, akan naik. Anda tunggu. Bagi yang ejen-ejen ni faham lah. Dah start nampak. Orang bank tengok bagi 2-3 bulan tengok. Satu lagi adalah variable. Yang benda yang kita trade ni. Okey. Jadi variable. Okey. Saya gunakan formula ni. Portfolio pelaburan, saya gunakan 80-20. Maksudnya 80% daripada saya punya duit, modal, pergi kepada pembelian aset tetap. 20% kepada trading, kepada benda-benda yang turun naik. Ni termasuk saham apa semua kat sini yang untuk dividen. Ni yang kat sini. Okey. Bagi yang mereka yang baru mula, mungkin anda tengok kepada 60%, 40%. Faham? So kalau baru mula, modal anda mungkin masih sikit dan anda nak ni. Jadi jadikan trading, jadi kita bila trade, kita kepada satu common punya cost tau. Kepada keseluruhan. Anda tak tengok cuma euro US dollar. Tujuan anda buat benda ni, anda tak tengok pentingnya masuk gold tadi. Anda cuma tengok sistem anda kata masuk gold, ni duit untuk melabur nak entry gold. Berapa bulat dia? Berapa aku nak letak dia? Itu position sizing model. Faham? Dan berapa dolar nak trade? Bergantung kepada berapa yang anda letakkan kat sini, ini, daripada modal anda, kepada sistem anda, kepada berapa kali dia entry, kepada berapa sanggup anda loss daripada modal yang 40 ataupun 20% tadi. Contohnya, katalah anda kat sini ada $2,000. Contoh, setahun. Berapa anda sanggup loss daripada $2,000 tu dalam masa setahun? Katalah anda kata sanggup loss $1,000. Contoh, saya bagi contoh. Dalam masa setahun. Jadi, kalau kita cerita pasal setahun, 1,000, teknik anda, sebulan berapa kali entry? Sebulan berapa kali entry? Katalah teknik anda sebulan adalah, jadi kita bagikan 1,000 bahagikan dengan 12. Sebab 12 bulan kan. Anda buat macam ni. Ni contoh dia. Ada banyak cara untuk kira dia. Ni contoh saja. 1,000 bahagi dengan 12.
Dapat berapa? $83. $83. Okey. Teknik anda, katalah teknik anda, sistem anda, dia memberikan 20 kali entry sebulan. Sebulan ya. Jadi what you do is anda ambil yang buruk dahulu. Yang buruk dahulu 83 tadi bahagikan dengan 20. Jadi anda dapatlah satu entry risiko anda $4.16. Kalau kena stop loss $4.16. Itu contoh. Ada banyak cara kira depending kepada anda. $4.16 kali dengan 4 itu RM16 bang. RM17, RM16-17 kan. Jadi kalau anda selesa dengan hilang RM17 satu entry, anda buat. Itu je. Bergantung kepada anda. Saya tak tahu. Kalau anda loss $83 satu bulan tu, jangan trade bulan tu. Bulan depan jangan recover. Trade yang macam biasa. Ni contoh dia. Ada banyak cara kira. Tapi apa dia adalah kepada anda dah merancang semua ni. Bukannya ni boleh ni ni full margin. Ini entry macam biasa. Tak dapat. Anda memang dah merancang benda ni. Anda nak ikut SOP anda dah merancang benda ni. Dia tak dapat anda tiba-tiba je. Tak dapat. Dia tak dapat buat benda ni. You can do the mathematics. The mathematics ni kepada anda. Berapa yang jumlah ni yang anda kalau loss anda tak jeling pun. Anda kena tahu sistem anda berapa. You need to know all those. Tu caranya untuk anda dan anda bahagikan dan barulah kita bercerita pasal financial freedom. Berapa perbelanjaan anda tadi kan? Berapa perbelanjaan anda untuk setahun? Bukannya belanja bulan. Aku trade kalau dapat 2,000 sebulan aku dapat jadi full time trader lah. Apa macam tu? Anda kena tengok setahun. Kalau 2,000 kali setahun, dapat tak? 24,000. Kalau dapat faham? Kalau bulan dia jadi, kalau bulan tak dapat tak jadi, tak dapat. Anda kena naikkan anda punya ni. Anda punya pasif ni. Saya seriously saya nak ceritakan kepada anda. Ada seorang yang dalam CTFX punya mentoring. Dia mengadu kepada saya. Dia trade. Dia cuba faham apa saya buat. Tapi masalah dia, bila kita bercerita pasal berapa sebenarnya amount dia nak trade, dia kata lambat. Betul. Dia memang terdesak ni. Tak ada duit. Ni orang tua ni. Saya beritahu cerita dia. Umur dia hampir waktu tu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lepas. Siapa ingat dalam CTFX yang kita call tu? Yang lepas latihan 13 tu kan? Saya call. Kan? Okey. Lepas tu dia cakap lah. Salah satu daripada CTFX punya cost adalah kepada anda nak kumpulkan, lihat berapa aset anda. Jadi bila dia kumpul lah apa surat-surat dia ada. Lepas tu dia cakap kat saya. Dia ni kahwin 2. Tapi dia tinggalkan yang first wife dia dekat tempat lain dan dia duduk dengan second wife dia dekat sini lah, dekat KL. Lepas tu saya tak nak cerita nama lah, ni personal Tapi saya tanya dia, boleh tak saya cerita? Boleh, jangan sebut nama je lah. Okey, jadi cerita dia pernah membeli mutual fund tau. Anak perempuan dia agent. Dia beli. Dia tak tahu duit tu, tapi dia terima surat. Dia terima CD. Ingat tak? Dulu kan mutual fund hantar CD kan? Ingat tak? Orang tua, dia tak nampak duit. Dia tengok CD, dia nak cocok mana CD tu. Dia cocok dalam kereta dia tak ada lagu. So dia pun tak faham lah benda tu. So dia tak tahu. Lepas tu dia ada masalah duit. Dia ada masalah duit lah. Lepas tu saya tanya dia, kalau masalah duit jangan trade. Lepas tu dia dah buat benda-benda ni semua. Lepas tu dia tunjuk kepada saya.
dia punya surat daripada mutual fund tu kan. Saya suruh dia ambil gambar. Dia hantar saya. Bila saya suruh dia list benda ni, dia tak pernah ambil duit dia. Dia ada, tahu tak dia ada berapa? Dia ada 19 juta. Dia tak tahu duit dia ada. Dia tak tahu. Dia beli mutual fund tu dari tahun, dia tiap bulan dia beli, bayar. Anak dia sale tak cukup, kan? Dia cuba untuk capai target, dia bantu anak dia. Sebab dia rasa bersalah kan, tinggalkan yang tu. Dia belilah, dia bantu anak dia kan. Itu cara dia untuk keep in touch dengan anak dia, untuk membeli mutual fund. Dia ada 19 juta tau. Yang dia tak tahu, yang selama ni buruk rupa orang tua melompat dua orang depan aku, tengah video call dengan dia. Oi, dah lah. Dia tengah melompat dua orang. Bila saya tak, oi, pergi call number ni, tanya. Dia call, dia tak off kan kita punya so dia call saya guna laptop Dia call. Lepas tu dia cakap, oh dia baru tahu dia boleh cashkan out 19 juta dan ada lagi dia punya tu Buat benda ni. Entah anda ada kan. Buat benda ni semua. Listkan. Anda tengok berapa sebenarnya kedudukan kewangan anda. Buatkan benda ni. Buat benda ni. Dia tak tahu. Yang best ni dia tadi tak tahu. Dia jutawan. Dia pun tak tahu. Kan? Yang dia setiap bulan cuba untuk dapat tadi duduk flat tau. Dia nak bayar flat punya sewa pun 350 waktu tu. Pun dia pening kepala setiap bulan. Melompat, buruk rupa orang tua melompat dua orang. Aku kat sini apa hal lah, aku tadi tengok cium-cium dua orang. Oh, jutawan. Macam cerita Simpson. Mau tak jadi cerita Simpson? Dia tak tahu. Jadi list kan, anda pun mungkin tak tahu. Mana tahu kumpul-kumpul ada yang anda beli dulu-dulu ke apa kan. Tapi cerita dia, pokok dia adalah anda tahu kedudukan kewangan anda sebenar. Anda tahu where you stand financially. Daripada situ baru ada trade. Dia tanya saya, berapa boleh depo? Saya kata kat dia, jangan depo lah. Hilang duit kau. Depo, dia trading okey. Cumanya sebab saya suruh dia jaga risk kan. Saya pun tengok akaun dia, jaga risk. Dia tak, modal dia $100 Dia trade sikit, dapatlah $2 hujung bulan. Dia kata, bila macam ni kan? Saya kata, the only way untuk anda dapat lebih banyak adalah besarkan modal. Itu je. The moment you start risking more, dengan modal yang sama, you will lose more. Sebab di situ datang kita punya emosi. Itu je. Sama macam bisnes lain. Jadi dapatkan berapa sebenarnya keadaan kewangan anda, berapa angka kebebasan kewangan, berapa pasif yang anda ada ni. Ini sebenarnya cara anda untuk mencapai kebebasan kewangan daripada sini. Bukan daripada trading. Itu mengarut. Trading bila-bila. Trading tu tempat risk. Anda nak tempat yang lowest risk. Bukan tak ada risiko. Masih ada risiko, tapi risiko dia rendah dan pendapatan dia hampir tetap. Setiap bulan, setiap tahun kita tahu berapa. Itu pendapatan tahunan, ya. Tapi naikkan dia. Naikkan harta kita. Barulah duit bekerja untuk kita. Tak adalah pening EJ naik ke turun. Kan? Tu something yang kena buat lah. Cek wang tak dituntut kan. Tak ada kan. Akaun bank, tabung haji buka RM5 dulu-dulu kan. Masa kecil. Saya ada. Tapi masalahnya IC mak kan. Mak, lepas tu mak punya IC lama tu, dah bila tak nak pergi. Ada RM5 dan RM6. Okey. Apa yang perlu dibuat, ketahui. Itu saya cakap, ni kedudukan kewangan anda. Apa portfolio anda, sasaran anda, had kerugian dan jangka masa. Letakkan target kan. Masa anda trading cara apa? Cara anda. Mana satu betul? Yang sesuai kepada anda. Cari yang sesuai. Anda ada banyak masa, lower time frame. Tak banyak masa, higher time frame. Bagi mereka yang bekerja, ikut jadual. Trade, analisa sebelah pagi. Letakkan limit order ataupun letakkan alert buat kerja anda. Malam tengok chart sekali, jangan tengok lebih daripada 1 jam. Besok pagi analisa lagi. Itu je. Kalau anda bekerja. Kalau anda tak bekerja, mungkin pergi kepada yang lebih kecil.
Ni bekerja, dia trade macam orang tak bekerja. Tiap 5 minit buka. Jangan pergi time frame besar. Ketahui masa yang anda ada, ikut jadual, rutin, benda sama je. Kalau dengar saya ni, benda sama. Setiap hari cerita sama, Rosie. Hari-hari sama, buat sama, makan time sama. Bulan depan lain sikit. Jadual anda lah. Sistem dagangan, buat satu yang sama je. Saya rasa, dan cerita dia, bila kita cakap dengan sistem dagangan, dia bukannya kepada cuma bagaimana kita nak cari setup model pasaran kita. Ia adalah sebahagian besarnya model size. Berapa kita nak trade. So, 3711 salah satu contoh je. Dan ia adalah satu trend trading punya teknik. Dan kita cuma trade bila market ada trend. Series of high, series of lows. Itu adalah trend. Bila tak nampak, itu tak ada trend. So, apa saya guna pakai adalah bila market buat trend tak lengkap, tunggu 3 apa yang saya dah ulang-ulang setiap hari kan. Tunggu 3 wave untuk masuk. Kalau dia mempunyai trend yang banyak, lebih daripada 1618, 3 wave dalam ni kita masuk. Itu je. Buat dia ulang-ulang. Ketahui apa kaitan dalam pasaran. Apa, macam mana nak baca dinamik? Inilah dinamik. Kalau kita tahu, kita tahu, dollar pair tak lengkap lagi, kita tahulah dollar lemah. Itu je. Kan, simple. Kalau kita tahu yen pair tak lengkap lagi, kita tahulah yen lemah. Kita tahu indeks tak lengkap lagi, kita tahulah indeks kuat. Itu je. Nampak dah, Galih? Dia tak ada misteri je. Apa benda dinamik ni? Itulah dia. Something mengenai cross dynamic lah. Cross dynamic tu kepada kaitan di antara structure. Dia ambil masa, Rosli. Dia ambil masa. Benda yang paling susah nak buat adalah menukar kepercayaan. Dia ambil masa. Saya sendiri saya degil orangnya. Saya nak tahu, saya ni degil. Saya amat degil. Susah nak tukar. Ini kat nota 3. Ini nota mana? Saya pun tak ingat. Ada tajuk dia dalam tu. Dinamik pasaran cuma ni je. Yang penting model size posisi. Model size posisi ni memantau prestasi sistem kita. Rekod kepada anda yang guna tau. Bukannya Zul dapat berapa, Helmi dapat berapa. Tak guna. Sebab bila saya letakkan DE dekat, saya ambil partial profit dekat, contohnya dekat EU ni. Dekat EU, 12, berapa ni? 12180. 12180 Okey. Berapa orang yang kalau masuk entry dapat ambil partial profit dekat situ 2180? Berapa orang? Tak ramai. Kalau anda biar je, mungkin anda akan lebih besar dari saya. Jadi prestasi tak sama tau. Sebab tu anda kena test sistem tu sendiri. Tak ada maco. Degil tak bermaksud maco. Kadang-kadang degil tu either dia tak bijak ataupun bijak, antara dua. Okay, so balik kepada cerita ni, rekodkan berapa sebenarnya return kepada sistem anda yang anda sendiri pakai. Sebab prestasi sistem bukan hanya kepada entry, dia kepada exit. Tekankan kepada exit. Orang duk tanya, entry ni tepat tak? Mana ada? Baru ambil half EU. Jadi kita punya ni tak sama kan, Alif? Prestasi akan tak sama. Alif mungkin dalam entry ni lebih besar daripada saya. Itu je. That's it. Apakah size posisi yang betul? Contoh. Ni adalah satu contoh. Yang ini adalah pengurangan kepada berapa percentage dia. Ini pengurangan apa ni?
Yang ini cuma adalah pengurangan. Maksudnya bila sistem tu semakin losing, mana dia? Okey, jap. Katalah kita dah mula loss, katalah anda trade, ini satu contoh. Katalah anda ada modal 10,000. Ini contoh saja. Ini numbers that I throw in. Dan dalam sistem ni saya cuma sanggup loss 750. Depend kepada anda lah. Kalau 10,000, berapa anda sanggup loss? Saya cuma sanggup loss 750. Contoh. So, kalau 750, sistem saya memberikan 30 entry. Contoh, sebulan. So, saya akan cuma trade 750 bahagi dengan 30. So, saya cuma trade $25. $25 over 10,000 itu 0.25. Itulah 0.25 kat sini. Faham tak? Jadi kepada anda, saya tak tahu. You play around with this thing. Apa maksud 0.25 kat situ? Locate je. Ya, saya locate. $25 tu kali 4, $100. Lebih daripada tu saya pun goyang. Kalau sistem tu tengah tak untung kan. Kalau sistem tu untung lain lah. $100, satu entry. Jadi fikirkan, $100, RM100. Lebih daripada tu, rugi aku ni. Jadi kena tengok kepada anda. Faham? Okey. Lepas tu, kalau saya loss berturut-turut, sehinggalah 20 kali, negatif 20R, saya belum hilang semua tau. Sebab saya punya loss tadi 30R kan. So 20R, saya akan halfkan dia, 0.125. Maksudnya saya cuma trade $12.50. Loss juga, saya berhenti. Saya dah loss 750. Habis dia. Dah habis duit? Tak, ada 10,000. Ada waktu tu ada 9,250. Buatkan dia. Berapa? Bila kita dah untung, apa makna untung? 5%. Bagi saya, you play around with all this figure. You play around with all this figure. Bila saya mencapai 5%, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, saya akan naikkan lot sizing saya 0.5%. 0.5% daripada asal. Faham tak? Daripada 10,000. Okey, waktu tu saya trade $50. Tanya diri anda. Kepada time, saya akan balance out this portfolio 3 bulan. Faham tak? Maksud dia, bila bulan ketiga habis, katalah modal saya dah ada untung jadi 11,000. Jadi asas dia 11,000. Jadi 0.5 kepada 11,000. Faham? Itu caranya nak compound portfolio, bukan compound account. Boleh? Okey. Katalah anda melihat kepada setahun punya prestasi. Depend. Kalau setahun maksudnya anda punya ni setahun. Jadi daripada asas, anda tetap kepada asas 10,000, 10,000, 1% 10,000, 2% 10,000. Sampailah setahun. Tahun kedua, berapa anda akan balancekan out. Ingat balance out tadi. Katalah anda punya account ni tadi, dah mencecah, sini tadi dah mencecah, ni kita ambil 10,000, letak 10,000. Okey, anda dah mencecah kepada berapa? Kepada 15,000 kat sini. Anda dah ada untung 15,000. Dah ada dalam tu 15,000. Dalam ni anda dah ada untung sebanyak berapa lah, tak kisah. Anda letakkan sini dah ada 45 contohnya. Anda campur kan? Kedua-dua ni dah campur dengan ni, campurkan dua-dua. Campur dua-dua, berapa sebenarnya nilai portfolio anda? Lepas tu tanya, berapa aku nak withdraw? Barulah plan withdraw. Ini tak, tiap minggu dia pergi withdraw. Boleh. Bukan withdraw kepada bank duit. Anda withdraw kepada satu holding account. Di bisnes, ini bisnes tau. Pelaburan, bisnes. Mengurus. Setiap hari pergi withdraw. Kalau bisnes tu setiap hari want to withdraw, habis bisnes tu.
barulah ada hala tuju anda bergaji kepada anda, faham tak? Kalau toke kedai tu duk ambil duit, mana modal, mana duit operasi, mana modal pusingan, habis. Plankan semua ni. Serve reward saja. Dah mampu serve reward lah, tak mampu jangan. Simple. Okay? Jadi ni pengurangan dia, you can go specific. Tak payah pun nak pergi spesifik. Tak payah. What you do is, saya dah ceritakan bila anda trade dan anda dah untung. Untung kat sini apabila anda dah mencapai 20A. 20A kali 25 kat sini $500. Anda dah untung $500. 25 kali 20. 20. Satu entry $25. 20A $500. Anda dah untung $500. The moment anda dah mula, masa tu trading account anda 10,500. Anda dah hilang, tinggal 10,250. Anda dah loss 10A. Anda turun balik kepada 0.25. Tak payah pun pengurangan tu. Ramai tanya, apa pasal ini misteri sangat? Tak payah pun. Anda kurangkan kepada $25 balik. Anda masih untung. Faham? Anda masih untung. Kalau anda untung 60A. Kenapa 60A? Ini 2 kali ganda daripada sistem saya punya risk. Maximum risk saya. Itu je sebab dia saya letak 60 tu. Barulah saya akan naikkan kepada 1A. Ni detail-detail dia benda ni. Galih, faham Galih? Saya letakkan bila saya kata untung. Jangan trade satu untung semua benda. Menang judi je. Buat rancangan macam ni. Satu. Ini sebahagian daripada sistem. Ini sebenarnya bahagian paling penting dalam sistem tau. Berapa banyak kita nak gunakan sekali buka, sekali entry. Rancangkan. Saya bagi contoh, anda boleh main dengan yang ni kepada anda. Anda boleh ubah dia, test dia dekat demo, kepada sistem anda. Test dia dulu. Sebab daripada sini, anda boleh guna seumur hidup tau. Gunakan ini sebagai base dia. Anda gunakan dia kepada yang selesa. Berapa yang selesa, saya tak tahu. Kepada anda. Sebab kita tak sama. Saya bagikan cara dia dalam ni. Boleh? Uish, kita dah pukul 7 dah. Okey, ambil semua ni, nota ni ada dalam Discord, ambil kat Discord. Dan ingat, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Itu je.